Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua anak-anak murid Ustazah. Semoga dalam keadaan yang sihat walafiat. Baik, insyaAllah hari ini kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mata pelajaran Jawi. Baik, hari ini Ustazah akan sentuh dengan tajuk baru kita, iaitu suku kata terbuka pola vokal AA, perkataan yang berakhir dengan bunyi. Okey, Ustazah akan baca pada belah kiri, itulah sebab tulisan Rumi kan. Batapa saga nanya caya ka jama. Okey, iaitu perkataan yang berakhir dengan bunyi. Okey, ada 12 suku kata tadi berakhir dengan bunyi itu sahaja. Okey. Baik, kita tengok kepada contoh yang dia bagi kat sini, iaitu ada 4 contoh yang dia bagi perkataan yang mengandungi yang berakhir dengan bunyi macam atas yang tunjuk tu lah, yang bata pasagananya caya ka jama. Okey, kita tengok sama-sama. Contoh yang pertama dia bagi adalah perkataan jejaka. Perkataan jejaka. Okey, bila kita tengok kat situ, yang ada vokal AA-nya adalah jaka. Jaka. Okey, kat situ kita dah kena pasti mengandungi vokal AA. Okey, kita tengok pula perkataan suku kata yang berakhir dengan bunyi. Kat situ tengok bunyi ka. Okey, jadi bila berakhir dengan bunyi ka, maka bunyi yang hujung tu tidaklah tak perlu untuk kita letak huruf alif. Jadi nak eja perkataan jejaka, jim alif ja kaf ke, jejaka. Okey, itu cara ejaan dia, iaitu dengan menggugurkan huruf alif pada bunyi yang terakhir. Okey, yang kedua, buah naga. Buah naga. Kat situ perkataan yang mengandungi suku kata terbuka vokal AA adalah naga. Naga. Na tu dah suku kata terbuka A. Ga pun suku kata terbuka vokal A. Jadi kita kena tengok pula bunyi yang hujung tu ada tak tersenarai suku kata macam atas tu. Jadi kita tengok ga. Okey, ga ada. Jadi bila nak jawikan dalam ejaan Jawi, dalam tulisan Jawi, hendaklah ga tadi tu perlu digugurkan. Bila nak eja Jawi tak perlu letak huruf alif selepas huruf ga. Jadi nak eja naga, nun alif ga. Naga, buah naga. Baik, tengok contoh pada gambar yang ketiga, iaitu cempaka. Cempaka. Okey, kat situ yang mana ada bunyi a, iaitu paka. Paka. Okey, kat situ yang ada suku kata terbuka AA. Jadi tengok berakhir dengan bunyi apa tu? Berakhir dengan bunyi ni. Berakhir dengan bunyi apa tu? Ka. Jadi tak perlu letak huruf alif dekat ka ni. Okey, jadi eja cempaka, ca mim cem, pa alif pa, kaf ke. Cempaka. Okey. Tengok seterusnya yang terakhir. Gambar tu menunjukkan gambar bapa. Okey, ba adalah suku kata terbuka vokal A. Pa pun adalah suku kata terbuka vokal A. Jadi dua-dua tu menunjukkan dah vokal AA. Jadi kena pasti pula bunyi yang hujung tu ada tak tersenarai bunyi yang disenaraikan ke atas tu, iaitu berakhir dengan pa. Ada tak pa? Okey, ada yang ketiga tu. Jadi nak eja bapa, pa tadi tu tak perlu letak huruf alif. Jadi eja bapa, ba alif ba, pa bapa. Baik, kita cuba tengok pada muka surat yang seterusnya supaya awak boleh nampak lagi jelas macam mana kaedah nak menjawikan bagi perkataan-perkataan yang kita nak belajar hari ini. Okey, tengok contoh tu. Baca dan faham. Okey, kotak warna biru sahaja. Fokus pada kotak yang warna biru. Okey, sebelah kanan sekali, kolom yang pertama tu, belah kanan iaitu adalah ejaan Jawinya. Ejaan Jawinya. Kotak yang tengahnya suku kata kedua pola vokal A.
iaitu gugur huruf alif. Okey. Kolom yang akhir sekali, suku kata pertama vokal A, kekalkan huruf alif. Okey. Tengok yang pertama. Tengok contoh yang pertama. La, ba. La, ba. Bila tengok dalam ejaan Rumi je, eja laba, LA, la, itu adalah suku kata pertama vokal A. Kena kekalkan huruf alif. Yang kedua, suku kata kedua vokal A, kena gugurkan huruf A-nya. Maksudnya A tu adalah huruf alif. Bila nak jawikan, alif tu tak perlu kita letak. Jadi, nak eja perkataan laba, lam alif la, yang ni. Lam alif la, ba, be. La, be. Okey, yang kedua. Tengok yang kedua. Yang kedua ni. Sa, pa. Sa, pa. Okey, ni suku kata yang pertama, vokal A, sa, kena kekalkan huruf alif. Okey, suku kata yang kedua, pa, kena gugurkan huruf alif, iaitu suku kata yang kedua ni menunjukkan adalah bunyi yang terakhir. Sa, pa. Jadi ni eja sa, pa, sin alif, sa, pa, pe. Sa, pe. Okey, boleh jelas tu? Faham? Okey, maksud kat sini suku kata kedua tu merupakan suku kata yang mana bunyi tu adalah bunyi yang terakhir. Ni semua bunyi yang terakhir ni. Ni semua bunyi yang terakhir. Tak perlu letak huruf alif. Okey, semua bunyi ni adalah daripada bunyi yang ada 12 atau 11 je tadi. Bunyi yang tersenarai tu je yang tak perlu letak huruf alif. Selain daripada huruf ni, itu bukan tergolong dalam perlu digugurkan huruf alif. Okey, faham? Okey, seterusnya contoh yang ketiga ni. Ra, sa. Ra, sa. Ra, sa. Ra alif, ra, sin, sa. Rasa. Jadi, suku kata yang kedua ni tadi, yang bunyi yang hujung ni, yang berakhir dengan sa ni tadi, tak perlu letak huruf alif. Okey, kalau kita tengok dalam kolom ni, semua bunyi yang berakhir dengan a ni, yang berakhir dengan a, berakhir dengan a, tak perlu letak huruf alif. Okey, tengok sebelah ni, kolom ni, tak ada yang letak huruf alif pun pada bunyi yang akhir. Okey, jelas tu? Okey, seterusnya laga, mana, tanya, kaca, maya, saka, wajah, nama. Okey, semua ni. Okey, maaf. Semua ni, sekejap. Okey, semua ni tak perlu letak huruf alif. Okey, jelas Jelas ya? Okey. Jadi Ustazah rasa itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pembelajaran kita tadi merupakan tajuknya adalah suku kata terbuka pola vokal A. Perkataan yang berakhir dengan bunyi ba, ta, pa, sa, ga, na, nya, ca, ya, ka, ja, ma. Semua yang berakhir dengan bunyi ni tak perlu letak huruf alif. Okey, sebagai contoh ni tadi. Okey, ni dia berakhir dengan bunyi semua ni tadi, tak perlu letak huruf alif. Pastikan yang berakhir dengan bunyi bata, pasaganya, ca, ka, jama tu sahaja yang tak perlu letak huruf alif. Okey, jelas ya? Okey, baik. Ustazah rasa itu sahaja untuk kita belajar pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini boleh memberi manfaat kepada murid-murid semua, dan sekiranya ada persoalan yang masih tak faham lagi, boleh terujuk kepada Ustazah melalui WhatsApp. Okey, boleh tanya apa yang tak faham. Okey, itu sahaja insya-Allah. Ustazah harap murid-murid dapat belajar dengan baik di rumah. Walaupun kita tidak dapat belajar di sekolah, insya-Allah kita boleh belajar di rumah dengan baik. Okey, insya-Allah. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.